Alright, Assalamualaikum dan selamat tengah hari, okey. Minggu ni, bukan esok, kita ada saya buat bengkel berkaitan dengan pembezaan. So hari ni cikgu akan kongsikan perkara asas yang penting yang orang tahu tentang dalam pembezaan, yang mana cikgu tak akan sentuh dekat dalam bengkel nanti. So boleh tengok video ni banyak kali, boleh tengoklah. Kalau tak faham boleh scroll back atau tengok balik so that bila awak dah faham yang bahagian penting ni, dan nanti bila besok cikgu boleh skip kepada benda yang lebih penting lah, maksudnya lebih kepada aplikasi. Kalau tidak nanti tak cukup nanti masa untuk 5 jam untuk kita buat program. Boleh, tapi kita dapat sentuh surface je lah. Tapi kalau boleh depan ni cikgu akan cuba pergi untuk bengkel tu, nanti cikgu akan pergi yang lebih detail lah, lebih dalam kita akan pergi, insyaAllah. Okay. Right, so untuk perbezaan peringkat pertama, first derivative. Okay, untuk operasi pembezaan peringkat pertama ni, keadaannya ialah pembezaan peringkat pertama maksud kita buat sekali saja pembezaan. Jadi ada 2 peringkat, kena buat 2 kali. Okay, jangan terkonfuse dengan pembezaan peringkat pertama dan juga prinsip pertama. Itu yang tu kita akan buat kemudian. Okay. Yang ni kita buat pembezaan peringkat pertama yang senang saja, iaitu ada formula dia kan. Dia ada pakai Y sama dengan Y sama dengan AX kuasa N. Sebab tu kita akan dydx kan dia. Okay, nanti kita akan dapat AN X N tolak 1. Macam tu. Yang ni kita letakkan ke depan. Kemudian kita akan tolak 1. Boleh? Itu formula dia lah. Nak guna hafal formula pun boleh. Ataupun awak nak guna, cikgu suka sangat guna formula. So kita akan guna kaedah yang mana Y sama dengan AX N tolak 1. AX kuasa N. So kita akan buat operasi darab, kemudian tolak 1. Buat operasi ni. Okay. So fokus kita ialah kita akan buat operasi darab, kemudian kita tolak 1. Okay, tolak 1 tu bagi kuasa dia, kita akan tolakkan 1. Kita cuba warnakan dulu. Okay. Alright, so macam nak buat? Contoh. Okay, contoh. Dia bagi cikgu ialah Y sama dengan 3X kuasa 3. Macam tu. So cikgu akan darab, kemudian tolak 1. Okay, mesin dia nak buang X lah, tapi dia buang 1X Right, so kita akan dapatkan dy dx. So kita dapat 9, sebab 3 darab 3, kemudian X tu kurangkan 1. So X tu ada 3, so kita kurangkan 1 jadi 2. So jawapan dia adalah 9X kuasa 2. Boleh senang Okay, right, kita buat beberapa contoh yang lagi. Contoh lagi. So dia bagi cikgu katakan Y sama dengan 2X kuasa 4. So kita darab. So Y dy dx kita akan dapat 2 darab 4 dapat 8. Kemudian X tu kuasa tinggal 3. Kita buang 1. Buang darab, buang 1. Darab, buang 1X. Okay, contoh lain. Dia bagi cikgu Y sama dengan 5X kuasa 6. Darab, buang 1X. So kita akan dapat dy dx sama dengan 30 X kuasa 5. Macam tu. Alright. Lepas tu yang ketiga, kita dapat contoh lain. Y sama dengan X kuasa 4. Okay. Kalau tak ada apa-apa nak darab kan, kita tak ada apa-apa nombor depan tu, kita boleh just darab macam biasa. Iaitu darab, buang 1. So nanti kita akan dapat jawapan ni ialah dy dx sama dengan 4X kuasa 3. Boleh kot, senang je kan yang ni. Darab, buang 1. Darab, buang 1. Buang 1 tu buang 1X maksudnya. Macam ni kan, dia ada 4, buang 1, tinggal 3. Alright, kita bagi contoh yang lain. 4, Y sama dengan 5 per X kuasa 3. Macam tu. Okay, kalau dia ada pembawah, unknown ataupun X tu dekat bahagian pembawah ataupun bahagian bahagian penjemput. Bahagian penjemput. Jadi kita kena bawakan dia naik atas. Jadi Y sama dengan 5X kuasa negatif 3. Okay, Y sama dengan 5X kuasa 3, negatif 3. Sebab kita bawa naik atas, kalau ikutkan hukum indeks, dia kata kalau bukan indeks punya ciri-ciri, kalau dia dekat bahagian bawah penjemput, kita bawa naik atas, dia akan jadi kuasa negatif. Okay. Jadi kaedah dia sama je. Kita dah bawa ni, kita darab, kemudian buang 1.
So nanti kita akan dapat y sama dengan dx sama dengan negatif 15 x kuasa negatif 4. Dia dah darab, dia buang 1. So negatif 3 tolak 1 dapat negatif 4 lah kan. Hutang 1, hutang 3, hutang 1. Jadi hutang 4. So dapat dy dx sama dengan negatif 15 per x kuasa 4. So ni jawapan akhir dia. Okay, kalau awak tak jelas, cikgu bagi contoh lain. Contoh bagi cikgu y sama dengan 6 per 5 x kuasa 3. Contoh. Atau kuasa 2 pula lah. Okay, lepas tu apa cikgu buat? Pertama sekali cikgu akan bawa x tu naik atas. So kalau kita nak buat pembezaan, pastikan x tu naik atas. Lebih mudah. Okay, lebih mudah lah. So dapat sini dapat x kuasa negatif 2. Kan? Yang ni lah. Kalau kita buat naik atas, dia akan jadi negatif. Sama lah kes macam ni. Okay, kalau kita buat x kuasa 3 naik atas, jadi kuasa negatif. Alright, so kita dah dapat yang ni. Apa kita buat? Kita darabkan ni ke depan. Nanti kita dapat negatif dy dx sama dengan negatif 12 per 5 x kuasa negatif 3. Okay. So kalau dia negatif, kita boleh bawa tu bawah balik. Okay. Kalau dia tak negatif, biar je lah kat atas tu. Tapi kalau dia negatif, bawa tu bawah balik. Okay. So far, so good. Boleh kot kan? Kalau laju jangan risau boleh rewind. Scroll back. Tengok banyak kali. Okay, tapi idea dia ialah darab, buang 1. Darab, buang x. Try move on lah. Kita buang lah x tu. Okay, 6. Nombor 6. Kata dah bagi cikgu y sama dengan 3 je. There's no x. So, since x tak ada, kita buang nombor tu. So, nanti akan dapat dy dx sama dengan 0. Ataupun, kalau bagi cikgu y sama dengan x je. Okay, buang x. Bukan jadi 0 saja buat terkejut kan. Sebenarnya dia akan jadi 1. Sebab depan x ni sebenarnya ada nilai. Nilainya adalah 1. Cuma dia tidak ditulis. So kita akan tulis tu dy dx sama dengan 1. Okay, good so far. Right. Next kita pergi dengan contoh yang lain. Okay. Kalau dia bagi cikgu y sama dengan ada set x contoh. So, kita akan tukarkan set tu kepada kuasa setengah. Okay. Bila dah jadikan kuasa setengah, then baru kita buat dia punya dy dx. So, kaedah dia sama, dy dx, iaitu dia akan darabkan ke depan setengah tu. So, setengah ada depan. Kemudian, kuasa tu akan kurang 1. So, setengah tolak 1. Gunakan kalkulator So, dapat negatif setengah. So, nanti dapat negatif setengah. Nanti di sini lah kuasa negatif setengah. So, yang ni jadi complicated sikit. Right? So, kita tengok betul-betul. Pertama, hilangkan dia punya negatif dulu. So, kita dapat setengah. X tu akan turun ke bawah. Ingat yang kalau kaedah ni tadi, kita boleh bawa X naik atas kan? Nampak? X tu daripada bawah naik atas. Okay, yang ni kita pun boleh bawa dia ke bawah. Turunkan balik. So, dia negatif. So, X kuasa negatif dah turun bawah. Kemudian setengah tu maksudnya dia akan jadi set balik. So, jawapan akhir dia akan dapat 1/2 set X. Okay, kalau tak faham, cikgu buat contoh lain. Okay, tak jelas kan? Tak apa. Okay, 9. Y sama dengan 3 set X contoh. Set X. So, sebelum cikgu buat dy dx, cikgu akan jadikan set tu sebagai kuasa setengah dulu. Okay, lepas tu cikgu akan start buat dy dx. So, setengah darab dengan 3, so dapat 3/2. Macam tu. Yang x tu akan jadi kuasa negatif setengah. Sebab setengah tolak 1. Dapat negatif setengah. Okay. Kan sebab kan kalau operasi dia kan tadi tolak 1. Tolak 1. Darab, tolak 1. Darab, tolak 1. Okay, boleh praktis senaman tangan ni tu. Lepas tu awak pun boleh waktu tu. Lepas tu awak pun boleh bawa balik turun ke bawah. Okay, sebab ada negatif kat situ. So 3/2 X kuasa punca kuasa. Sebab apa? Negatif tu kita akan hilangkan dia, jadikan dia pembawa. Kita masukkan dia jadi penyebut.
Dan setengah tu tadi, dia akan jadi punca kuasa. Okay, so dapat dah 3/2 set X. Macam reverse balik. Yang ni, set jadi setengah. Sekarang ni setengah jadi set balik. Macam tu lah. Dia punya operasi dia. Okay, boleh so far? Alright, so inilah basic dia. Ada 9 yang awak kena tahu. Kita pergi dengan operasi tambah tolak pula. Okay, kalau ada tambah tolak, macam mana buat? Contoh bagi cikgu. Kalau ada operasi tambah tolak. Tambah dan tolak. Dalam first derivative ni. Dalam pembezaan peringkat pertama. So macam mana buat tambah tolak? Senang je. Okay. Pertama buat Y. Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Contohlah. Jadi kaedah dia awak buat satu-satu. Buat satu-satu. Maksudnya buat ni dulu, buat depan ni dulu. Buat depan ni dulu. Kemudian diikuti yang hijau ni. Dan kemudian buat 5. So dy dx dia akan jadi. Kalau 3X kuasa 2 jadi kita bawa ni ke depan. Kan? Dia akan jadi, ni bawa depan jadi 6X. Kemudian dapat 6X kuasa kurang 1. Habis. Selesai. 4X, kita buang X. Tinggal 4. 5, tak ada X, buang dia. Buang nombor 5. So, inilah jawapan akhir dia. 6X tolak 4. Okay, contoh lain. Y sama dengan 2X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tolak 5 tolak X tolak 5. Tolak X tolak 5. Tambah 5 lah. Okay. Sama atas 5. Tak apa, abaikan. Dia akan nombor tak kisahlah. Okay, so cara nak buat, senang saja. Kita buat dy dx. Okay, 3 dengan 2 dapat, ni kan, kita boleh buat dekat depan. 3 darab 2 dapat 6, kurangkan 1. So, dapat 6x kuasa 2, tolak 8x. Kan, sebab 2 ni, kita boleh bawa ke depan. Dan kemudian kurangkan 1. Lepas tu ada x. X tu kita dapat tadi. Buangkan x, sebenarnya dia ada nombor 1 kat depan. Tambah 5, 5 nombor. So, buangkan 5. So, habis. So, inilah jawapan akhir dia. Okay. Cuma kalau soalan tu, dia ada bagi saya campur. Dia ada nombor dan juga fraction. So, kita kena bawa yang fraction tu naik ke atas dulu sebelum kita selesaikan. Contoh macam soalan macam ni. Contoh. Ada x kat bawah tu. So, nak selamat, kita bawakan dia naik atas. So, nanti kita akan dapat dy dx. Sebelum tu. Kita dapat y sama dengan 4x kuasa 3. Tak perlu buat apa-apa lagi. Bawakan dia naik ke atas. Jadi negatif 2 macam ni. Lepas tu, dah tak ada x kat bawah. Baru kita boleh bezakan dengan lebih mudah. Kalau ada pelajar, cikgu saya boleh bezakan. Proceed. Okay. Ni untuk kalau pelajar yang tak biasa lagi dengan pembezaan. Make sure x tu tak ada kat bawah. Lepas tu baru buat pembezaan. Baru buat dy dx. So yang buat operasi tadi lah. Darab kemudian kurangkan 1. So dapat 12x kuasa 2. Tolakkan negatif 2 darab 12. Dapat 24. Kan? Yang ni darabkan. Kemudian x tu akan kurang 1. Jadi negatif 3. Sebab negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. Boleh? Dia buat macam tadi. Sama. Cuma dia buat satu. One by one. Selesai. Kita boleh letak balik kedudukan dia lah. Kalau dia negatif tu, dia bawa jadi ke bawah. Okay. Selesai yang tu untuk operasi tambah tolak. Boleh so far? Okay. Cuma satu lagi contoh yang cikgu rasa takut keluar. Iaitu kalau dia bagi cikgu macam ni. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2x bahagikan dengan 4x kuasa 3. Contoh. Kalau awak tengok dekat sini, dia ada bahagi, operasi bahagi. So basically, kalau ada operasi bahagi, kita boleh guna formula lain. Cumanya kalau katakan bawah dia tu tak ada operasi tambah tolak. Maksudnya, kita boleh pecahkan macam kita buat masa darjah 2 kan. Darjah 3 rasanya. Contoh 1 tambah 3 tambah dengan 1 tambah 3. Okay. Memanglah dapat 2/3 tapi kita akan dapat 1 tambah 1/3. Kita boleh tulis dia punya penjemputnya sekali je. 1 je kat bawah. Okay. Dan kita boleh tukarkan bentuk ni kepada bentuk ni juga. Kita boleh pecahkan dia.
sama dengan kes yang sekarang kita buat ni. Iaitu kita boleh pecahkan dia 3x kuasa 2 perkan dengan 4x kuasa 3. Tolakkan dengan 2x per 4x kuasa 3. Okay. Lepas tu kita boleh simplifikan. Okay, simplifikan ni kita kena ada kemahiran indeks. Kemahiran indeks. Tapi kalau ada pelajar dia tak boleh, cikgu saya memang tak boleh lah. Memang tak suka kan ni. Tak apa, boleh guna cara ni. Kita lawankan dia dulu. Saya belum buat DWDX. Baru kita nak pecahkan dan permudahkan. Kemudian baru kita buat pembezaan. So dalam kes yang ni, kita lawan dua. Okay, sekarang ni contoh diorang ni lawan dua. X kuasa 2 lawan dengan X kuasa 3. X kuasa 2 lawan dengan X kuasa 3. Oh, rasa siapa menang? X kuasa 2 lawan X kuasa 3. Obviously lah yang kuasa 3 menang kan. So yang kalah tu kita jangan sebut nama dia lah. So yang menang tu kita tengok berapa dia menang. So 3 lawan 2, 3 menang 1. So nanti kita dapat 3/4 X saja. Sekali lagi Kalau kita nak pemudahkan, cara kalau kita tak biasa dengan kaedah mudah menggunakan indeks, sebenarnya tolak je kan. Tapi kalau rasa macam tak boleh aku, saya tak boleh buat juga. Okey, awak macam ni je. Tengok X kuasa 2 lawan dengan X kuasa 3. Siapa menang? X kuasa 3 menang lah. So yang menang kita akan sebut nama dia. Tapi yang kalah jangan sebut. So yang ni dah kira burn lah. X kuasa 2 tu hilang. Dan 3 lawan 2, 3 menang 1. Dia ekstra 1. So yang ekstra tu kita akan tulis. So 3/4X. Macam tu. Alright. Yang sebelah sini kita boleh kecilkan 2 dengan 4. So dia akan jadi 1/2. Cuma yang X tu dia ada atas tu ada 1, bawah ada 3. Kalau lawan siapa menang? Kalau lawan 2 ni, okay, yang bawah menang juga. So bawah menang dapat lebih 2, yang atas tu elak. Tak ada. So kita pun tulis ni X kuasa 2. Kan? Okay, dah permudahkan. Now we can start do the differentiation. So macam nak buat? Bawakan X tu naik atas. 3/4 X -1. Macam saya kata, X kalau dekat bawah, jadi susah untuk kita buat pembezaan. Jadi kita jadi naikkan dia. Kalau naik atas. So dapat sini X kuasa -2. Okay, now we can start the differentiation. So dy dx sama dengan -1/3 dapat -3/4. Yang ni akan jadi -1 tolak 1 dapat -2. Betul? Kan konsep dia darab kemudian tolak 1. Okey, darab kemudian tolak 1. Oh, darabkan ni kemudian tolak 1. Lepas tu tolakkan dengan ini darab kemudian tolak 1. Okey, boleh guna kalkulator kalau tak faham. So 1 darabkan dapat X kuasa -3. Okey, sebab dia akan dipotong nanti -2 darabkan dengan setengah. So dipotong dapat negatif. So negatif darab negatif jadi positif. So jawapan sikit lagi nak habis. Iaitu kita kena pastikan X tu tak ada kuasa negatif. So dia akan jadi macam ni. Tambahkan dengan 1/X kuasa 3. Siap. Okay, itu untuk nampak panjang jalan kira dia. So kalau dia ada operasi bawah, kalau bahagi macam ni, pecahan tapi tak ada operasi tambah tolak, yang bawah tu, kalau dia tambah 1 ke, dia tak boleh lah, itu kena guna formula lain. Tapi kalau dia single macam ni, so we can easily separate it, separatekan dia. Lepas tu simplify, lepas tu bawa X ni atas, kemudian bezakan itu. Tu dapatlah jawapan dia. Alright, boleh so far? So untuk operasi tambah dan tolak. So you can start buat lagi, mahirkan pembezaan ni. Sebab cikgu akan pakai benda ni esok. So cikgu tak sentuhkan sangat benda ni. Cikgu nak cepat je nanti untuk pergi yang lebih penting lah. Okay. Ada satu lagi yang benda yang cikgu nak tunjuk, iaitu melibatkan composite function. Tapi yang ni dan satu lagi darab dengan bahagi, tapi cikgu tak sempat nak buat video hari ni. Tapi tak apa, nanti waktu bengkel cikgu akan ulang sikit untuk yang darab dan bahagi dan ada formula. Alright, yang seterusnya ialah melibatkan composite function bagi pembezaan. Contoh Y sama dengan, dia ada dengan 3X tambah 5 kuasa 2 contoh. Macam tu. Dia macam ada fungsi lain dalam X tu. Biasa dia Y sama dengan X kuasa 2 je.
Tapi kita put another function inside the X. So kita akan dapat similar like this. Iaitu dia ada composite function. Macam function dalam function. Okay. So tapi tak kena risau. Kita boleh buat pembezaan biasa macam ni. Kalau yang ni kita buat dah tiada kan yang ni. Iaitu dy dx sama dengan 2 ni kita boleh buat depan. So dapat 2x macam tu. Kuasa jadi 1. Sama tak yang ni? Sama je. Anggapkan ni macam x. Anggapkan dia macam x. So kita pindahkan 2 ni ke depan. So nanti dia akan jadi dy dx sama dengan 2. Kemudian yang ni salin balik. 3x tambah 5. Yang ni kuasa 1. Macam tu. Alright. Cuma dia ada kurungan. Dia ada bracket. So kita kena taruhkan bracket dekat belakang. Dan bracket tu ialah hasil pembezaan. So we need to differentiate yang dalam ni. Sepatutnya dia ada cara lain. Dia ada guna panggil apa, chain rule. Okay, tapi tak apa, cikgu suka guna yang cara yang ni lebih mudah dan kita akan lebih cepat lah jawapan dia. Okay. Alright, so macam nak buat? 3x tambah 5, so differentiatekan 3x dapat 3. Differentiatekan 5 habis. So this is your final answer. So 6, 3x tambah 5. Sebab ini boleh darabkan. Alright, another example. Y sama dengan 2. 5x tolak 1 kuasa 4. Macam tu. So cikgu pun start buat differentiation. So dy dx. So 4 ni boleh bawa depan jadi 8. So 5x tolak 1 salin balik. Kuasa hilang 1. Kan? Darab, buang 1. Kemudian awak darabkan dengan hasil perbezaan dalam ni. 5x tolak 1 darabkan dapat 5. Dah, siap. So dapat 40. 5x tolak 1 kuasa 3. Right, contoh lain. Y sama dengan 3x tolak 1. Macam tu. No, sorry. Macam ni 2 per 3x tolak 1 kuasa 3. Sama juga case dia. Kita kena bawa naik atas. So Y sama dengan 2. So dapat 3x tolak 1 kuasa negatif 3. Lepas tu kita start differentiate. So dapat dy dx dapat negatif 6. Yang ni boleh bawa depan. Pakai warna lain lah. Ini depan. Kemudian dapat 3x tolak 1 kuasa negatif 4. Kan? Sebab negatif 3 tolak 1. Kemudian darabkan dengan hasil pembezaan yang dalam kurungan ini. Nah, kita dah dapat 3 kat situ. Lepas tu kita boleh darabkanlah. Negatif 6 darab dengan 3 dapat negatif 18. Kemudian bawa balik turun yang tu sebab ada negatif kat sini. So kita akan dapat 3x tolak 1 kuasa 4. Okay, kalau rasa cikgu laju, no worries. Sebab this is a video, this is a recording. So awak boleh tengok balik, ulang balik 2-3 kali. Even awak boleh hafal skrip cikgu ni. Sampai saya buat hafal skrip kan. Okay je, okay. So, tapi kalau dalam bengkel, cikgu akan slow down lah ikut pada awak punya kecepatan. Kalau cepat, cepatlah. Kalau awak lambat, cikgu akan jadi slow juga. Okay, no worries. Alright, so another one yang cikgu, sebelum cikgu terlupa. Kalau dia bagi cikgu sorry. Kalau bagi cikgu dalam bentuk set macam ni, 2x tolak 1. So cikgu akan jadi yang set tu sebagai kuasa. So y sama dengan 2x tolak 1 kuasa setengah macam tu. So we can start doing the differentiation, which is kita dy dx kan dia. Nanti kita dapat 2x tolak 1 kuasa negatif setengah kan, tolak setengah tolak 1. Kalau main idea dia, sorry, saya tertinggal pula yang ni. Iaitu kita kena darab dulu kan. Ini darab ke depan, so dapat setengah. Kemudian 2x tolak 1. Kuasa negatif setengah sebab dia tolak 1. Lepas tu kita bawa turun bawah. So jadi 1 per 2. 2x tolak 1 kuasa setengah. So no more negatif. Sebab negatif tu buatkan dia jadi bawah, membawah, penyebut. Kemudian kita dah boleh start jadikan dia bentuk set. Sebab dia setengah, so dia menjadi set. So this is the final answer dia. Okay. Sedikit panjang, tapi sangat okay, saya rasa lah. Okay. Last one, saya bagi satu contoh. Y sama dengan 3 per set 5x tolak 6 macam tu. So first kali cikgu akan bawakan dia naik atas. So 5x tolak 6
kuasa negatif sebab dia daripada bawah kan. Lepas tu dia ada set jadi kuasa setengah. Now we can start negatif setengah buat depan. Nanti kita dapat negatif negatif 3/2. So 5x tolak dengan 6. Kemudian dapat sini negatif 3/2. 3/2 sebab negatif setengah tolak 1 dapat negatif 3/2. Lepas tu boleh darabkan dalam kurungan. Kan? Mesti ada kurungan, nampak tak? Yang ni kalau yang ni tinggal lah kurungan. Jeng. Okay, yang ni 2. Kan? Lepas tu sini dapat darab 2 lah. Okay. So kita boleh simplify. Sorry So dapat set 2x tolak 1. Okay. Macam ni lah dia ada kurungan. Okay. Yang macam ni pun ada kurungan, nampak? Dia ada kurungan. Yang ni je cikgu tertinggal. Okay. So dia ada kurungan. So kurungan ialah hasil pembezaan dalam ni. Iaitu dapat 5 kat situ. Okay. Lepas tu kita akan dapat negatif 15/2. Lepas tu bawa tumbur balik. So dapat 5x tolak 6 kuasa 3/2. Okay. Lepas tu negatif 15/2. Lepas tu yang ni akan dapat set. Okay. 5x tolak 6 kuasa 3. Sebab yang per 2 ni jadi set. Yang per 2 ni. Lepas tu yang 3 tu jadi kuasa 3. So this is your final answer untuk benda ni. Okay, alright. Itu saja yang cikgu nak awak fokuskan. Okay, kalau awak rasa tak boleh kuasai, jangan risau. Awak boleh tengok banyak kali supaya awak boleh mahir. Dan awak boleh cuba dapatkan buku latihan atau buku teks yang jika ada soalan yang mirip yang apa yang kita buat ni. Jangan risau, besok cikgu akan ulang sikit dan kita akan fokus lebih kepada aplikasi. Sebab itu yang cikgu rasa yang banyak pelajar lemah. Yang ni saya rasa mungkin okey sikit kot. Okey kot. Okay, alright. Itu saja dari cikgu. Kita jumpa balik nanti insyaAllah bengkel esok. Bye-bye. Assalamualaikum.